Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera, dan saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menonton ceramah saya pada hari ini, dan saya ucapkan tahniah pada anda semua sebab anda menjadi salah seorang pelajar ataupun salah seorang peserta bagi program Pragmatik Trimatra SPM 2021. Baik, saya pun rasa berbesar hati lah saya dijemput oleh penganjur di sekolah untuk menyampaikan sedikit buah fikiran ataupun menyampaikan sedikit makluman yang berguna lah untuk awak semua, anda dah semua macam mana nak mengaplikasi ilmu yang telah disampaikan, dan saya cuba bantulah saya menyampaikan maklumat, dan saya cuba bantu untuk saya kongsikan apa yang pelajar-pelajar semua boleh praktikkan pada masa akan datang. Okey, baik, video ini akan dihasilkan dengan mengupas banyak persoalan. Saya pilih 5 persoalan yang orang kata persoalan yang popular, yang dulu saya pun pernah bertanya-tanya persoalan ini. Okay, ini adalah persoalan popular tentang bagaimana kita menguruskan masa, bagaimana kita menguruskan kehidupan kita pada era pandemik ini, dan bukan setakat era pandemik je kita boleh gunakan, kita boleh gunakan pada bila-bila masa pun. Tak ada masalah. On je. Okey, baik. Persoalan yang pertama kita teruskan kepada persoalan pertama. Persoalan pertama adalah saya gagal peperiksaan. Macam mana saya nak baiki diri saya? Okey, saya tengok-tengok juga slide mungkin awak tak nampak saya tengok slide. Kalau ada yang mendengar, kalau anda sedang mendengar, tolong catatlah. Okey. So ini boleh jadikan sebagai anda punya pedoman, ataupun anda boleh jadikan dia sebagai panduan untuk anda semua menjalani kehidupan sebagai seorang calon SPM 2021. Yes, pandai. Okey, baik. Saya gagal peperiksaan, macam mana saya nak baiki diri saya? Okey, selagi ini pelajar awak pelajar, selagi anda belum mencapai apa matlamat awak, itu bermaksud anda belum gagal. Okey, kita dalam hidup ni kita ada satu matlamat, kita dipanggil life goal. Okay, dalam hidup ada matlamat. Selagi kita belum capai matlamat itu, kita masih belum gagal. So jangan putus harapan, jangan rasa down ataupun rasa macam diri anda dah tak berguna. Jangan. Okay, sebenarnya sebelum anda mencapai matlamat anda masih belum gagal. Alright, sebabnya kegagalan itu ataupun kejayaan itu, ia adalah satu proses. Okay? Kegagalan ini termasuk dalam satu proses. Okay? Proses untuk mencapai kejayaan. So dalam proses mencapai kejayaan ini, kegagalan adalah salah satu elemen untuk mencapai kejayaan. Okay? Dalam kita melalui kejayaan, kita akan melalui banyak sangat kegagalan. Berjuta-juta kegagalan. Okay? Kalau kita rasa hari ini mungkin peperiksaan kita itulah yang memang cikgu saya gagal peperiksaan, tak bermakna awak gagal dalam kehidupan. Tak bermakna awak gagal peperiksaan yang ini awak akan gagal SPM. Tidak. Okey, kita ambil kepada saintis-saintis yang ada di dunia, dia dah melalui pelbagai kegagalan, dan akhirnya kejayaan itu dia membawa kemudahan dan kesenangan kepada kita. So tolong setkan fikiran kita gagal tak bermaksud kita akan gagal selamanya. Alright, sebabnya okey, apa tipsnya? Tipsnya adalah manfaatkan apa yang ada di depan mata kita. Okey, manfaatkan apa yang ada di depan mata kita. Apa yang ada di depan mata anda semua? Apa yang ada di depan mata awak semua? Pertama, awak ada smartphone. Okey, anda ada PC, anda ada tablet, anda ada PDPR, anda ada guru-guru yang boleh membantu anda. Ini semua adalah apa yang ada dalam genggaman anda semua sekarang. Okey, yang ada dalam genggaman anda semua. Contoh, saya bagi satu analogi. Gunakanlah apa yang ada sekarang ni. Saya bagi satu analogi semalam, okey, analoginya semalam adalah seperti cek tendang. Okey, kalau anda pernah tahu tak cek tendang tu apa? Okey, cek tendang ni adalah cek yang tidak mempunyai apa-apa nilai. Dia hanyalah sekeping kertas saja. Okey. Kalau pergi kat bank pun cakap saya nak draw duit, dia tak boleh. Memang kosong. Ibaratnya ditipulah, tak ada nilai. Okay, semalam itu adalah tidak bernilai. Semalam adalah cek tendang. Ibaratnya semalam adalah tidak bernilai. Esok adalah hutang anak-anak. Okay, hutang anak-anak pelajar sekalian. Esok adalah hutang.
Hutang bermaksud hutang, kita perlu langsaikan hutang. Itu bermaksud adalah esok adalah kejayaan, yang kejayaan itu adalah hutang yang kita perlu langsaikan. Macam mana kita nak langsaikan hutang yang ada pada esok hari? Hari inilah. Alright? Hari inilah adalah wang tunai. Hari ini adalah wang tunai. Saya ulang sekali lagi. Hari ini adalah wang tunai. Wang tunai yang kita perlu dapatkan, yang perlu kita pegang. Dan kita gunakan wang tunai ini untuk kita langsaikan hutang pada hari esok. So, setkan dalam kepala, set dalam minda kita, set dalam pemikiran kita. Kita gagal, tak semestinya kita gagal hari ini. Kita gagal, tak semestinya kita tidak berjaya. Okay? Kegagalan itu adalah satu proses untuk kita menempah kejayaan. Fikir-fikirkan. Okey, baik. Persoalan yang kedua. Kita dah sampai ke persoalan yang kedua. Baik, ini antara persoalan yang sangat popular, yang sering ditanyakan oleh pelajar, dan juga sering juga saya sebagai waktu seorang pelajar dulu pun sering bertanya-tanya tentang persoalan ini. Persoalannya adalah macam mana nak tetapkan cita-cita saya. Macam mana kita nak tetapkan cita-cita kita. Okey, baik, saya terangkan satu persatu. Cita-cita. Okey, cita-cita ini adalah satu destinasi akhir. Okey, destinasi akhir. Saya ulang sekali lagi, destinasi akhir. Bila kita bercerita tentang destinasi akhir, ataupun bila kita bercerita tentang destinasi, ia adalah satu proses perjalanan, journey di antara satu tempat ke satu tempat. So, bermakna dalam mencapai cita-cita, dalam menempuh sebuah perjalanan, kita perlu ada tujuan. Okey, untuk meneruskan perjalanan atau memulakan perjalanan, kita perlu ada tujuan. Tak ada orang memulakan perjalanan tanpa hala tuju, tak ada. Okey, setiap orang dia akan berjalan menuju ke satu destinasi yang dia nak capai. Makna kata dalam perbincangan kita ni, destinasi tu akhir tu adalah cita-cita kita. Alright? Okey, so untuk mencapai cita-cita, kita perlu ada untuk melalui perjalanan ini kita perlu ada tujuan. Okey, tujuannya adalah contohnya nak jadi cikgu, contohnya awak nak jadi polis ataupun nak jadi tentera, nak jadi engineer, itu adalah destinasi akhir kita. Alright? Okey, seterusnya untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan itu kita perlu ada dalam perjalanan kita perlu mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan itu kita perlu ada apa? Ada hala tuju. Okey, hala tuju dalam setiap jalan, dalam setiap tujuan dia ada banyak cabang jalan, banyak hala tuju. Contoh kalau kita pergi Aeon, contoh ada satu jalan ke kiri, ada satu jalan tegak, ada satu jalan kanan. Mungkin jalan A mudah, jalan B susah sikit, jalan C berliku. Mungkin jalan A ada roadblock, jalan B tak ada roadblock, jalan C banyak sangat roadblock. So, apa jalan yang perlu kita lalu? Okey, itu kita bagi kepada yang seterusnya. Untuk dapatkan hala tuju, kita perlu ada ilmu. Kita kena ada ilmu untuk dapatkan hala tuju. Ilmu, apa ilmu yang saya maksudkan? Inilah yang kita kena cari. Jumpa dengan cikgu kaunseling contoh. Okey, cikgu, apakah jalan sesuai untuk saya capai hala tuju saya sebagai seorang doktor? Cikgu, apakah jalan sesuai untuk saya capai tujuan destinasi akhir saya sebagai seorang engineer? Cikgu, apakah tujuan saya ataupun hala tuju saya untuk saya mencapai cita-cita saya untuk menjadi seorang apa? Pensyarah contoh. So, itu adalah ilmu. Galilah ilmu, carilah ilmu, jumpalah orang-orang yang pakar tentang ilmu untuk awak dapatkan di manakah hala tuju awak. Okey, dan begitu juga carilah ilmu, carilah guru untuk anda tahu bagaimana untuk aku mencapai cita-cita tersebut. Untuk anda semua nak ke destinasi akhir anda. Okey, dalam mencapai ilmu, untuk mencapai ilmu kita perlukan pengorbanan. Ya? Macam saya cakap tadi, kita perlukan pengorbanan dalam mencari ilmu. Apa yang perlu kita korbankan? Okey, apa kita perlu korbankan? Ada 3 perkara kita perlu korbankan untuk sebagai seorang pelajar. 3 perkara ini adalah, yang pertama adalah masa. Okey, 3 perkara ini yang pertama adalah masa. Yang kedua adalah tidur, korbankan tidur anda. Yang ketiga adalah tenaga. Baik, 3 perkara ini, korbankan masa anda untuk anda mengulang kaji pelajaran. Korbankan masa anda untuk anda menimba ilmu, dapatkan seberapa banyak maklumat, info berkaitan dengan hala tuju kejayaan anda. Korbankan tidur anda. Jangan tidur terlalu banyak.
Sebab bila anda tidur, anda dah merugikan masa yang sepatutnya anda gunakan untuk menimba ilmu. Tidurlah berpada-pada, orang kata, bukan tak tidur langsung. Baik, korbankan tenaga anda. Tenaga yang ada gunakan untuk menimba ilmu. Tenaga yang ada gunakan untuk mendapatkan ilmu. Tenaga yang ada gunakan untuk anda memperolehi ilmu, untuk anda mencapai destinasi akhir anda. Bila ketiga-tiga perkara ni anda dah capai, tiga ni anda dapat, tiga perkara ni anda dapat, masa, tidur dan juga tenaga, anda dah korbankan ketiga-tiga benda ni, insya-Allah, anda sudah semakin hampir dengan destinasi akhir anda, iaitu cita-cita anda. Jadi tolonglah fikirkan, korbankanlah tiga perkara ini untuk anda mendapatkan apa yang anda impikan pada masa akan datang, iaitu cita-cita anda. Itu yang anda impikan kan? Betul yang awak impikan? Dapatkanlah. Okey, persoalan yang ketiga. Ini pun antara yang popular dalam kalangan pelajar, dan juga waktu saya dulu, saya tak main game. So saya rasa zaman saya dulu pun mana ada game kan. Sekarang orang semua pakai smartphone. Zaman saya dulu tak ada smartphone. Dulu semua handphone yang murah-murah aja. So main game bagus ke tak? Ini saya nak jawab persoalan anak-anak semua. Kan anak pelajar, saya harap anak pelajar masih kekal bersama saya tataplah muka cikgu ni yang tak berapa nak handsome sangat ni kan, tapi handsome jugalah sikit kan. Okey, baik. Saya terangkan kepada anak-anak pelajar sekalian. Dalam kehidupan kita, tiada satu pun perkara yang buruk jika kita lakukan perkara itu secara bersederhana. Saya ulangi sekali lagi, tiada satu pun perkara yang buruk jika kita lakukan satu perkara itu dia secara bersederhana. Makna kata di sini, sekiranya anda bermain game secara bersederhana, mengikut masa yang ditetapkan, anda bersederhana, tidak terlalu melampaui batas, dia akan jadi perkara yang baik. Dan dalam dunia ini tiada satu pun perkara yang baik jika dilakukan dengan melampaui batas. Walaupun ia adalah satu perkara yang bagus, tapi anda buat dengan secara melampaui batas, ia pun jadi sesuatu yang tidak baik juga. Berdasarkan kajian, game ini dicipta untuk melatih seseorang belajar membuat keputusan secara pantas dan tepat. Game dicipta oleh penciptanya untuk melatih seseorang untuk membuat keputusan dengan pantas dan tepat, dan ia juga melatih seseorang untuk mengkoordinasi otak dalam masa yang singkat. Mengkoordinasi otak maksudnya dia melatih otak anda untuk membuat keputusan, sama ada keputusan itu buruk ataupun baik, dalam masa yang pantas. Mengajar ataupun melatih seseorang untuk belajar membuat keputusan dengan pantas dan tepat. Maka dengan latihan ni dia akan melatih anda lah untuk menjadi seorang yang lebih baik. Dan jika dia dilakukan secara berlebihan, dia akan memudaratkan. Contoh saya tak nak bagi contoh bermain game, saya nak bagi contoh perkara yang baik yang kita buat, tetapi dia dilakukan secara berlebihan, dia pun mendatangkan kemudaratan kepada sesiapa yang melakukan. Contohnya adalah anda membaca buku. Siapa kata baca buku itu tak bagus? Tak ada orang yang cakap baca buku itu adalah satu perkara yang tak bagus. Tak ada. Tak ada. Saya ulang sekali lagi, tak ada. Alright, membaca buku itu adalah satu perkara yang bagus. Tetapi jika ia dilakukan secara melampaui batas. Contoh, kalau anda membaca buku sepanjang hari tanpa melakukan interaksi sosial, dengan sesiapa, tak ada apa-apa interaksi sosial, tak bercakap, duduk dalam bilik baca buku daripada pagi sampai ke malam, baca buku, tak ada apa-apa interaksi dengan manusia, itu adalah satu perkara yang buruk ataupun satu perkara yang tidak bagus, negatif. Alright, so itu hasilnya, daripada itu ia akan menghasilkan orang yang antisocial, dan ia akan memberi kemudaratan ataupun dia akan menjejaskan generasi pada masa akan datang, generasi awak. Orang antisocial, macam mana dia nak mentadbir kerajaan, macam mana orang antisocial untuk mentadbir sesuatu organisasi. So itu adalah sangat susah. So itu dia memberikan satu hasil yang negatif, walaupun apa yang dia buat itu adalah
sesuatu yang positif, membaca. Okey, baik. Jadi untuk pandangan ini, untuk main game ini, saya simpulkan permainan game, saya tak nak cakap permainan game ini baik, bagus ataupun tidak. Okey, permainan game ini akan jadi bagus sekiranya dia dilakukan secara bersederhana, tapi dia akan jadi tidak bagus kalau dilakukan secara berlebihan. Okey, dan kesimpulan pada topik ataupun pada persoalan yang ketiga ni, okey, bermain game ini perlu ada pengurusan masa yang betul. Okey, bukan setakat main game sebenarnya. Pendapat saya bukan setakat main game saja. Apa saja perkara yang kita buat perlu ada pengurusan masa yang betul. Termasuklah membaca, termasuklah anda bersukan, termasuklah juga bermain game. Okey, perlu ada pengurusan masa yang betul di mana waktu kita perlu main game, di mana waktu kita perlu bersukan, di mana waktu perlu kita membaca, di mana waktu perlu kita belajar. Perlu bahagikan masa. So, kesimpulannya adalah pengurusan masa. Anda perlu perbaiki pengurusan masa supaya setiap apa perkara yang anda lakukan mengikut masa dan kesesuaian yang betul. Okey? Okey, kita ke persoalan yang keempat. Kita dah sampai ke persoalan yang keempat tadi. Saya janjikan 5 persoalan. Ini yang keempat. So, dah tak lama dah. Stay tune. Dengarkan saya punya celoteh hari ni. Baik. Ini antara yang terbaru. Antara persoalan terbaru lah. Zaman saya waktu sekolah dulu tak ada persoalan ni. Tak ada persoalan ni. Zaman saya pun saya tak lalu benda ni pun. Ini adalah apa nasihat kepada mereka yang tidak hadir PDPR. So PDPR sekarang ni adalah satu isu yang paling besar lah. Bukan setakat di Malaysia, di luar negara pun isu PDPR pun menjadi satu isu yang besar lah. Zaman saya tak ada. Saya tak pernah merasai PDPR. Saya zaman saya adalah zaman sekolah yang dululah, pergi sekolah, balik sekolah macam biasa secara bersemuka. Dan anda semua adalah generasi yang bertuah kerana anda melalui satu fasa ataupun satu era ataupun satu waktu anda boleh belajar secara maya. Zaman saya tak pernah terfikir pun ada satu sistem pembelajaran yang macam ni, ada sistem PDPR macam ni. Saya tak pernah terfikir pun. Ini di luar pemikiran kotak, di luar kotak pemikiran saya pada zaman saya sekolah dulu lah. Okey, baik. Saya nak anda dengar dan hayati kata-kata mutiara yang akan saya sampaikan ya. Pertimbangkan masa lalu anda dan anda akan tahu masa depan anda. Ini adalah untuk orang ataupun nasihat kepada mereka kawan-kawan awak, pelajar-pelajar dan anak pelajar saya sekalian yang tak masuk PDPR. Okey, so tolong kalau mana-mana kawan awak catat, tolong sampaikan pada kawan-kawan yang tak masuk PDPR, yang join hari ini, yang join ceramah hari ini, yang join program Pragmatik Trimatra 2021 untuk calon SPM ni. Saya ucapkan tahniah dan juga anda memang orang yang terbaik lah, memang power. Okey, baik. Saya nak bawa anda semua, saya nak bawa anak-anak pelajar semua, kita balik kepada 8 bulan yang telah kita bazirkan dulu. Ingat balik 8 bulan yang telah kita tinggalkan. Ingat balik 8 bulan yang telah kita ketepikan dulu. Okey, sebelum ni 8 bulan yang kita tidak join PDPR pun. Alright, ingat balik. Kalau sekiranya ada pelajar-pelajar yang ada dalam program kita pada hari ini, sama-sama kita ingat balik 8 bulan yang telah kita tinggalkan dulu. Okey, so jangan marah. Okey, jangan marah sekiranya apa yang akan anda capai pada masa akan datang tidak seperti apa yang anda harapkan hari ini. Okey, saya ulangi sekali lagi, jangan marah sekiranya apa yang anda akan dapat pada masa akan datang tidak sama dengan apa yang anda impikan pada hari ini. Alright, faham maknanya awak fikir aku akan datang, mungkin aku jadi orang ni, tapi sebenarnya awak tak dapat pun. Jangan marah. Dan jangan marah jika matlamat akan datang anda tak sama apa yang anda fikirkan sekarang. Okey, mungkin aku satu hari nanti 10 tahun akan datang aku akan jadi seorang engineer. Contoh. Mungkin lagi 5 tahun aku baru menamatkan ijazah sarjana muda aku yang pertama. Contoh. Jangan marah sekiranya matlamat yang awak dah tetapkan itu, cita-cita yang awak dah tetapkan yang awal-awal tadi tu, awak tak dapat pada masa akan datang. Jangan marah. Sebab apa saya kata jangan marah?
Sebab ia berlaku kerana pembaziran yang telah awak lakukan pada 8 bulan yang lepas. 8 bulan yang lepas awak dah lakukan pembaziran, dan awak jangan expect terlalu tinggi yang awak akan capai apa yang awak impikan. Sekiranya awak tidak menggunakan masa pada hari ini, apa yang ada awak sekarang tengah genggam sekarang ini, iaitu PDPR awak, iaitu guru-guru awak, smartphone awak, tablet awak, PC awak, komputer, laptop yang sedang anda pegang sekarang ini, kalau anda tak gunakan, jangan harap pada masa akan datang itu akan sama dengan apa yang anda fikirkan sekarang. Okey, ingat. Okey, belum terlambat. So gunakan apa yang ada pada masa sekarang ni, pada hari ini yang awak ada, yang awak kuasai, yang memang ada di depan mata, PDPR yang cikgu dah bagi pada awak, yang cikgu dah dedahkan pada awak. Gunakan sebaik-baiknya. Sebabnya awak beruntung, awak dalam golongan orang yang beruntung. Sebabnya zaman saya, bila cikgu bercakap di depan, saya tak boleh rekod, saya tak boleh rakam, dan semuanya saya kena ingat. Semua saya kena ingat. Tapi zaman awak ada smartphone, awak ada laptop, awak ada PC, awak ada tablet, awak boleh rakam everything apa yang cikgu cakap. Malam nanti awak boleh ulang balik. Gunakan kelebihan itu. Itulah kelebihan yang awak ada berbanding dengan zaman saya ada waktu dulu. Okey, gunakan dan percaya cakap saya, itu adalah senjata awak. Percaya cakap saya, itu adalah senjata awak untuk awak maju ke hadapan, untuk awak capai apa yang awak impikan sebagai calon SPM. Apa yang kita nak, apa yang anda nak, apa yang anda tetapkan matlamat untuk mencapai waktu SPM nanti. Dan percayalah, kejayaan kita, kejayaan anda, kejayaan kita semua pada hari ini, ia bermula pada langkah yang pertama. Kita tak mulakan langkah, kita tak mulakan apa-apa step untuk kita berjaya, kejayaan takkan datang. Maka mulakan kejayaan anda hari ini, pada masa ini, sekarang ini, dengan kelebihan yang awak ada sekarang ini. Gunakan dan start dari hari ini. InsyaAllah esok akan jadi lebih baik pada hari ini dan semalam. Percaya cakap saya. Saya ni jangan menipu tau, cik. Okey, baik anak-anak pelajar, kali ini kita dah sampai ke persoalan yang kelima. Persoalan ni pun antara persoalan yang sering ditanya kepada saya lah sebagai seorang kaunselor. Selalu jugalah saya dapat soalan macam ni, dan saya dulu pun sering tertanya-tanya juga soalan-soalan yang macam ni. Okey, persoalannya adalah saya rasa down bila belajar. Rasa down bila belajar, rasa macam kurang orang kata kurang bermotivasi untuk belajar. Saya rasa macam belajar tu tak penting. Okey, baik. Saya terangkan kepada pelajar-pelajar, kepada anak-anak pelajar sekalian, kita tidak tahu apa yang akan datang, apa cabaran yang akan datang, apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Kita tak tahu. Tak ada siapa tahu apa yang akan berlaku. 5 minit selepas ni, bagi yang tengok video ni, 5 minit selepas ni pun awak tak tahu apa akan berlaku. 10 minit selepas ini awak tidak tahu apa akan berlaku. Lagi 2 jam, 3 jam, kita tidak tahu. Tak ada siapa yang tahu apa yang akan berlaku. Itu kita cerita pada 5 minit, 10 minit, okey? Sejam, 2 jam. Kita belum cerita pada 10 tahun akan datang. Adakah anda semua dah jadi engineer? Adakah 10 tahun akan datang anda semua dah berjaya dalam kehidupan? Adakah lagi 15 tahun akan datang semua dah selesa dalam kehidupan? Kita tidak tahu. Kita tak pernah tahu, dan kita teruskan kehidupan tanpa tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Sebab tu kita kena sentiasa bersedia. Kita kena sentiasa bersedia dengan senjata yang perlu ada, iaitu senjata apa yang kita kena ada dalam kehidupan kita. Senjata apa kita kena ada? Ilmu. Ilmu itu adalah senjata yang penting dan senjata utama kita dalam kita mengharungi cabaran pada masa akan datang. Bagi tahu saya, bala tentera ataupun dalam peperangan, tentera mana yang tidak menggunakan senjata untuk berperang? Tak ada, anak-anak sekalian. Tak ada mana-mana tentera pun di dunia yang tidak menggunakan senjata ketika berperang. Tak ada. Okey. Senjata itu adalah berperanan untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi musuh di hadapan. Okey, dan macam tu jugalah kita menimba ilmu. Ilmu itu adalah senjata kita. Ilmu itu adalah persiapan kita untuk kita
berhadapan dengan cabaran pada masa akan datang. Cabaran itu ibarat musuh kita pada masa akan datang. Kita kena menghadapi cabaran dan kita kena menyelesaikan apa cabaran yang datang pada masa akan datang. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. So kita kena siasa bersedia. Macam kita sekarang ni, COVID-19 ini adalah cabaran. Tak ada siapa tahu pun pada 2020 COVID-19 datang, tak ada siapa tahu. Saya pun tak tahu. Okey. So ilmu itu adalah senjata dalam kita menentukan kejayaan kita. Itu adalah senjata, itu adalah bekalan kita untuk kita bawa untuk kita capai kejayaan kita dalam kehidupan. Okey. So ilmu ni kalau kita pergi kepada perspektif yang lain, ilmu ni dia seperti harta karun. Alright? Harta karun yang biasa orang buat treasure hunt tu, orang mencari harta karun itu, dia seperti harta karun ilmu ini. Semakin banyak kita gali, semakin dalam kita gali, semakin banyak kita akan dapat ilmu. Semakin banyak kita akan dapat manfaat daripada ilmu tersebut. Okay, so proses menimba ilmu ni, alright, seperti analogi yang lain je lah. Seperti analogi yang lain, proses menimba ilmu ni ia ibaratnya pelaburan dalam saham. Okay, dalam saham kita tahu kayak mungkin yang belajar perniagaan, okay, mungkin dalam sistem pelaburan kita perlu ada modal dan kita perlu ada dan ia akan menghasilkan faedah ataupun pulangan. Okey, begitu juga kita dalam belajar dan kita dalam konsep ilmu. Konsep ilmu ini dia ada modal dan juga ada pulangan. Apa itu modal? Okey, saya terangkan. Apa itu modal? Modal itu apa? Okey, modal itu macam saya dah cerita yang sebelum ni, daripada persoalan pertama sampai persoalan yang keempat. Okey, modal itu adalah masa kita. Alright? Masa yang kita peruntukkan itu adalah modal. Itu adalah apa yang kita ada. Wang tunai yang saya cakap tadi, wang tunai yang kita pegang, itu adalah modal kita. Okey, itu adalah modal untuk kita laburkan supaya bila pada peringkat akhirnya kita akan dapat faedah yang menguntungkan kita. Apa faedah yang menguntungkan kita? Itulah ilmu-ilmu yang anak-anak sedang timba sekarang, yang anak-anak sedang cari, yang anak-anak sedang gali. Itulah pulangan modal, itulah pulangan faedah daripada apa yang telah anda modalkan pada sebelum ini. So maksudnya awak memodalkan masa, korbankan masa, gunakan masa sebagai modal untuk anda mendapatkan keuntungan di akhirnya, iaitu ilmu kita. So bila kata anda down, bila kata anak-anak saya, anak-anak murid saya ni down, okay, rasa macam aku dah tak nak belajar, aku rasa macam susah belajar, fikir balik. Okay, fikir balik bahawa sekiranya anda berfikir macam tu, sudah berapa banyak modal yang telah anda rugikan nanti. Okay, banyak yang modal yang anda akan bazirkan. Alright, banyak modal yang anda akan sia-siakan. So modal itu sepatutnya waktu anda down tu, anda dah boleh gunakan masa itu untuk anda mencari ilmu. Anda boleh gunakan masa dan modal itu untuk jadikan sebagai pelaburan untuk anda mendapatkan ilmu. So bila anda rasa down, fikir balik berapa banyak yang modal telah anda bazirkan, yang pertama. Yang kedua, fikir balik berapa banyak yang anda pulangan faedah, berapa banyak pulangan faedah yang telah anda rugi, alright, pada waktu anda tengah down tadi tu. So itu adalah kerugian. So fikir balik, bila kata down, aku dah merugikan masa untuk aku down, aku sekarang ni perlu persiapkan diri aku untuk menghadapi cabaran pada masa akan datang. So aku tak boleh down, aku kena teruskan. Aku dah ada apa yang aku pegang sekarang, iaitu PDPR. Aku dah ada apa yang aku pegang sekarang, iaitu guru-guru aku. Aku dah ada apa yang aku pegang sekarang, iaitu kuasa terbesar di tangan anda ialah smartphone. Gunakanlah smartphone, gunakanlah tablet, gunakanlah PC, gunakanlah laptop dengan sebaik-baiknya, dan ia akan menjadi pembantu anda, pembantu awak-awak semua untuk anda berjaya mencapai kejayaan dan cita-cita yang telah saya ceritakan tadi sebelum ni. Alright, so saya harap apa yang telah saya sampaikan, 5 persoalan yang telah saya sampaikan ini memberi inspirasi pada anda semua, dan ia memberi sedikit faedah dan manfaat kepada anda semua untuk anda kongsikan dan juga anda mengaplikasikan dalam kehidupan lah. Okay, so saya ucapkan tahniah kepada yang masih mendengar
Saya ucapkan tahniah kepada yang tidak berganjak ke mana mendengarkan celoteh saya, mendengarkan tips-tips yang saya bagi. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri dan juga beberapa kajian yang telah saya lakukan lah. So saya harap para pelajar ambil ini sebagai sesuatu yang positif dan gunakan dalam kehidupan para pelajar sekalian. Dan sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua yang masih lagi bersemangat dalam program Pragmatik Trimatra SPM 2021. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada penganjur untuk unit co-curriculum kerana memberi ruang kepada unit bimbingan dan kaunseling untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar-pelajar sekalian. Dan saya sangat beruntung saya dianugerahkan oleh rakan-rakan guru, dianugerahkan anak-anak murid yang istimewa, yang terbaik daripada anda semua. So saya mendoakan supaya SPM 2021 menjadi SPM yang bakal mencetuskan fenomena dalam kehidupan kita dan fenomena dalam kehidupan semua orang lah. Okay, saya ucapkan all the best dan saya harap kita dapat berjumpa lagi secara bersemuka sebab semua cikgu dah rindu dan para pelajar. So kita harap kita dapat berjumpa secara bersemuka dengan semua pelajar lah, anak-anak cikgu sekalian. So itu saja pada cikgu. Bagi siapa yang berminat untuk bergerak ke channel YouTube cikgu, boleh search channel YouTube cikgu Fitri Amel. Okey, dan jangan lupa subscribe, kalau boleh share dan like, komen juga di dalam ruangan komen. Sekiranya ada penambahbaikan, komen. So saya suka kepada penambahbaikan ataupun komen kritikan daripada anda semua. So saya ucapkan terima kasih kerana mendengar dan all the best kepada semua calon SPM 2021. Bye. Assalamualaikum.